Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, tajuk sidang kita pada pagi ini adalah saya mewartakan pengeluaran buku bercetak kali ini. Buku bercetak sebanyak 250 halaman beserta dengan fakta dan bukti akan rahsia Gunung Ledang yang melibatkan perang dunia suatu masa dahulu yang telah menutup sejarah yang terkait dengan kisahnya di dalam agama-agama samawi atau agama daripada langit. Maka bila mana fakta dan lokasi tapak sebenar di dalam penceritaannya kalamullah dan kitab-kitab suci yang melibatkan sejarah zaman terdahulu telah diputarbelikkan oleh penjajah dan pengkhianat di dalam titian sejarah, maka kita pada hari ini menjadi mangsa terutamanya tanah Melayu. Jadi rahsianya Gunung Ledang dan Perang Dunia telah menutup sejarah agama. Apakah fakta, bukti atau sembang kari dan auta? Maka pernah berlaku di dalam video saya yang terdahulu yang saya telah nyatakan berlakunya serangan ke atas Gunung Ledang yang dikatakan The Saka World War atau Perang Saka. Perang penjajah terhadap Nusantara dan wilayah yang sebenarnya mereka gempur di Melaka itu adalah Gunung Ledang dan bukannya pelabuhan kecil di Melaka yang kita kenali sekarang. Perang yang melibatkan serangan terhadap sisa legasinya sejarah sebenar Sulaiman dan Ratu Nusantara atau dikatakan The Princess of Sheba atau Balkis. Maka ini nyata di dalam sejarah mereka dan berlaku pertempuran yang melibatkan sihir, magic yang dikatakan Opir War. Ini ada di dalam catatan mereka, ada di dalam sebuah sejarah yang mereka cuba padamkan pada pemikiran dan juga orang-orang di muka bumi. Maka akan keluar insyaAllah pada 2 Oktober sebanyak 250 muka surat buku rahsia Gunung Ledang, cetakan terhad. Ini pre-order yang akan saya keluarkan dan siap cetak pada 2 Oktober hari Isnin. Tajuk buku dia, Rahsia Gunung Ledang, Perang Saka, Perang Dunia, Kemelut Agama Akhir Zaman. Tulisan nama pena saya Ismail MF. Lantas kita pergi kepada kenapa Opir yang kita kenali sebagai Ledang. Sebenarnya nama Opir ini mempunyai banyak rahsia. Rahsia yang telah terbenam, tertanam zaman berzaman akibat propaganda dan juga penulisan yang diputarbelitkan. Maka Opir atau Gunung Ledang wilayah tanah Melayu melibatkan namanya Balkis atau Sheba, melibatkan kisahnya Nabi Daud AS, melibatkan kisahnya cucu Nabi Nuh AS, dan melibatkan tapak yang dikatakan Mesha atau Mekah pada satu masa dahulu yang merupakan tapak tumpuan. Nama name search Joktan ni melibatkan Mesha, tapak pertemuan orang-orang yang pergi ziarah. Ini kita ada masalah besar. Opir satu masa dahulu adalah tempat mereka pergi pilgrimage, antara tapak ibadat yang tua. Berapa tua kita kena tengok nanti. Jadi ini adalah daripada kisah-kisah yang telah dipadamkan daripada sejarah bangsa dan sejarah dunia. Di dalam wilayah Nusantara, siapakah Adiputra, siapakah Tuah, siapakah Tuan, dan di manakah wilayah Adam atau Eden yang terpalit dengan Gunung Ledang, dan di manakah sebenarnya Gunung Ledang yang original. Lantas kita mulakan cerita antara fakta bukan sembang kari. Perkataan Opir. Opir itu apa maksud dia? Pir itu adalah diumpamakan batara guru. Daripada muka surat kedua, Solace of Pilgrim. Zaman dulu orang Greco-Roman ni, atau zaman lama-lama dia pergi kat Ledang, dikatakan tapak ketuhanan di Gunung Ledang. Who many Opir holy places or he named for it was Kristen. Kalau Kristen ni dah terbalik dengan Nabi Isa AS kan. Ni dalam buku saya Isa Ruhullah di wilayah Nusantara atau Tanah Melayu atau Perak tadi. Di dalam aliran ketuhanan yang paling lama yang dikatakan Sufism itu sendiri, Pir itu merujuk kepada galang ganti nama yang sinonim dengan pentas Nusantara, iaitu adalah Batara Guru. Guru yang pertama yang pastinya dirujuk kepada ayahanda Adam. Apakah sebenarnya
sejarah dan kedudukannya Nabi Adam, Nabi Allah Adam, keluarga Adam yang pertama dan juga keluarga Nabi Nuh yang terpalit dengan sejarah tanah Melayu yang kini nama tanah Melayu telah dipadamkan dan tinggal hanya Malaysia. Mereka cuba memadamkan sejarah yang tua dan amat langka. Jadi kita merujuk dalam buku yang bakal saya keluarkan ini, fakta-fakta daripada Septuaginta ataupun kata Septuaginta atau Septuaginta. Nama-nama yang ada sinonim di dalam rahsianya tanah Melayu yang juga terpalit dengan Gunung Ledang di dalam wilayah Perak Tua atau Kedah Tua. Buku The Sheep Tire, A Study in the Commerce of the Bible and the Symbol of the Fate of the Conqueror, nasib kepada mereka penakluk dan kerajaan-kerajaan lama. Juga saya akan kepilkan catatan dan juga kupasan daripada Hak Luitus Postumus. Cerita-cerita pilgrim ni macam orang yang pergi haji. Mereka pergi ke tapak-tapak suci suatu zaman dahulu. Tapak suci zaman berzaman ni dah ada 2-3 tempat yang berlainan dengan apa yang kita faham pada hari ini. Dan juga kupasan daripada buku King Solomon Golden Ophir by Dr. Carl Peter. Tuan-tuan nampak di dalam perubahan linguistik, perkataan Ophir berubah bila Romanis jadi Ophir, lepas tu jadi Ledang, Leiden, macam-macam nama. Apakah nama sebenar Gunung Ledang? Atau gunung yang dikatakan Gunung Bulan Sabit? Atau Gunung Separuh, Separa, yang terpalit dengan pohon, yang pastinya berangkai dengan kosmologi, pohon daripada syurga dan pohon taman kampung halaman Nabi Allah Adam, tapak pertama di muka bumi. Jadi kita tengok Biblical and Astrological Matter of No Value. The published version take up Ophir, a great-great-grandson of Noah. Ledang, tapak turunnya juga yang dikatakan cucunya kepada Nabi Allah Nuh. Ini transaksi daripada transaction The Society of Biblical Archaeology, bertarikh 13 atau 18 lebih. Jadi Septuaginta ni pun ada sejarah dia yang akan saya terangkan dalam buku saya. Kenapa ini dikatakan kitab Injil yang paling original, Injil yang ada autenticity atau ketulinannya. Kita baca kat bawah tu, Raja Ptolemy mengumpulkan 72 orang-orang tua Hebrew atau Yahudi, meletakkan mereka ini di dalam 72 bilik yang berasingan dan mengarahkan mereka untuk menulis kitab Nabi Musa. Itu The Torah of Moshe. Moshe itu nama Nabi Musa, Muasa. Dalam bahasa Melayu Nabi Musa ada nama lain. Jadi bahasa Melayu, bahasa ketuhanan, akhirnya akan bertemu dengan titik temu kepada sekalian pengkaji yang mereka tengah pening zaman sekarang. Lantas terang jelas dan nyata kedudukan Ophir sebenarnya atau ledang atau tapak suci tadi adalah di wilayah tanah Melayu, the Malayan Peninsula. Dan bahasa Sanskrit atau bahasa tua di muka bumi sebenarnya berasal daripada bahasa Melayu. Kalau kita pergi cross reference ataupun bahasa Suryani ataupun the Adamic language tadi. Lantas kita pergi kepada, ada orang claim Jawa atau Majapahit tadi adalah wilayah Ratu Balkis. Sebenarnya tidak. Mereka dah kaji, dikatakan di selatan ataupun semenanjung tanah Melayu. Di dalam kita mengkaji dan cuba mencari, dan mereka mempertikaikan dan mengatakan akan cerita yang tak masuk akal. Berbagai cerita dalam kitab Genesis mereka merujuk dan menceritakan keadaan dan wilayah tanah Melayu atau Golden Kesoni tadi. Pada hari ini anak-anak bangsa duka cita dimaklumkan, tidak peduli, tidak ambil peduli dan tidak mahu tahu sejarah yang akhirnya berangkai dengan kitab-kitab suci dan agama samawi daripada langit. Jadi saya akan kupas berdasarkan apa yang mereka kupas, apa yang mereka katakan secara terang, termasuk kisahnya Garden of Eden dan tapak-tapak yang akhirnya mereka sendiri terlupa kajian dan juga catatan daripada bangsa mereka sendiri
Lalu mereka pening dan cari di sana dan ke sini. Akhirnya wujud klon atau tapak-tapak yang berbeza dengan tapak yang asal. Maka titik pertemuan dan tapak ibadat tua yang terpalit dengan rumah Adam telah dilupakan di zaman. Inilah hakikat yang amat pedih. Lantas saya akan kupas lah. Saya akan translate balik dalam bahasa Melayu. Nampak ada kat situ, incense derived from the dwarf dragon blood tree. Ada pohon berdarah naga. Semua ini hanya ada di tanah Melayu tapak paling tua. Dan juga kajian ini kan saya selitkan dengan kedudukan Gunung Jerai, Gunung Ledang dan 3 pergunungan yang membentuk lembah tua. Ini semua dalam kodek dan juga kosmologi zaman berzaman. Cerita gurun muncul balik Baling, Perak, Selatan, Semenanjung. Maka insya-Allah tuan-tuan, kita bakal bertemu kembali dalam babak keduanya. Di dalam saya membuka, menerangkan apakah sebenarnya sejarah sebenar di dalam titian wilayah Melayu, tanah Melayu, dan juga titik-titik dan cerita-cerita di dalam Taurat, Zabur dan Injil, termasuk Al-Quranul Karim itu sendiri, yang akhirnya akan membuka dan pastinya kebenaran akan muncul jua bila lahirnya dan zahirnya penyelamat yang terakhir. InsyaAllah kita bakal bertemu dalam babak keduanya. Bagi yang berminat, Rahsia Gunung Ledang, Perang Saka, Perang Dunia dan Kemelut Agama Akhirul Zaman, tulisan Ismail MF, nama pena saya. Bolehlah WhatsApp, mesej secara peribadi. Yang tak dapat nombor telefon saya di TikTok, bolehlah pergi ke channel seadanya di YouTube yang tidak menahan saya menyatakan dan menyebut atau menulis nombor telefon saya. TikTok ada larangan, tidak membenarkan meletakkan nombor telefon di dalam video mereka. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.